Hai, kalaulah kaca menjadi intan. Ya, adakah mungkin kaca menjadi intan? Stay tune, jangan kemana-mana. Saya akan jelaskan sebentar lagi. Izinkan saya minum dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di dalam channel saya, Sembang Santai Geologi. Pada hari ini, insyaAllah, saya akan membuat sedikit penjelasan mengenai intan atau diamond kepada saudara semua. Sebelum itu, saya mohon supaya saudara memberi like, share, dan subscribe video ini bagi membolehkan atau memudahkan saudara mengikuti video-video saya yang berikutnya nanti. Terima kasih. Halaman syarat banyak muatan, nampak cahaya batu karang. Tuan ibarat permata intan, di mana ternampak di situ terang. Kenapakah intan menjadi begitu berharga? Intan telah menjadi sebahagian dari kehidupan kita. Dia menjadi bahan yang begitu dicari dan dikendaki dan begitu menarik minat kita semua, terutama sekali kaum wanita. Malah intan telah meletakkan dirinya sebagai batu permata yang paling berharga dan telah menjadi status kehidupan dan kemewahan dalam kehidupan. Saya akan jelaskan satu persatu. Seperti halnya emas yang merupakan bahan bumi dalam bentuk logam berharga, intan pula tak lain daripada bahan bumi dalam bentuk batu permata atau stone yang juga berharga. Jadinya, intan tidak lain daripada sejenis batu berharga atau precious stone. So, diamond is a precious stone. Apakah penyebab intan menjadi begitu berharga? Salah satu sebabnya ialah kerana kejarangan jumpaan intan itu sendiri. Rareness atau kejarangan, rareness, intan itu ditemui, dan jika ditemui adalah dalam kuantiti yang sangat sedikit. Dengan itu juga menyebabkan kos untuk mengeluarkan intan itu menjadi sebegitu tinggi yang menaikkan harganya. So, diamond is a precious stone. Sebab-sebab lain yang menaikkan mutu atau taraf intan ini, saya catatkan pada catatan di sini. Saudara lihat ada beberapa sifat lain, iaitu yang pertama ialah kekerasan atau hardness. Intan itu sendiri, intan ternyata material atau bahan yang paling keras yang wujud di atas permukaan bumi ini. Intan boleh saja mencalar ataupun mengguris bahan-bahan lain selain daripadanya sendiri. Dan bahan-bahan lain memang tidak mungkin mengguris atau mencalarkan intan. Kita lihat kaca bolehlah dikatakan satu material yang jauh lebih lembut daripada intan. Sifat yang kedua ialah ketumpatan atau density
daripada intan itu sendiri. Dan ternyata intan ialah satu bahan semula jadi yang tumpat dengan ketumpatan 3.51 berbanding misalnya dengan kaca yang cuma 2.5 sahaja. Jadi kalau bahan yang tumpat kita boleh bezakan dengan deria kita sendiri. Jika di tapak tangan kanan anda ialah intan, di tapak tangan kiri anda ialah kaca yang saiznya lebih kurang sama, kita dapat merasakan yang di kanan itu menekan tubuh kita lebih, menunjukkan dia lebih tumpat daripada yang di sebelah kiri, iaitu kaca. Sifat yang ketiga ialah pembalikan, iaitu respon intan dan kaca terhadap cahaya yang kita tujukan kepadanya. Kaca, apabila kita tujukan kepadanya cahaya, cahaya itu akan dipantulkan atau reflect. Seperti di sini, gelas ini akan memantulkan cahaya di luar daripada kaca ini, dipantulkan atau refleks. Sedangkan intan akan melakukan apa yang disebut sebagai pembiasan atau refraction. Dalam mana cahaya yang ditujukan kepada intan akan menembusinya, akan kena kepada satu satah di bahagian bawah intan itu dan direflect, dibalikkan ke luar. Ini menyebabkan intan mempunyai darjah kegemerlapan yang lebih tinggi atau brilliancy yang lebih tinggi daripada kaca. Jadi kita akan mendapat sebegitu banyak cahaya dibiaskan semula kepada mata kita atau penglihatan kita, menimbulkan sifat kegemerlangan itu. Jadi kembali kepada sifat ini, inilah dua sifat sebenarnya yang sangat membezakan di antara performance kaca dan intan, iaitu pembiasan dan pantulan ini. Untuk sedikit kejelasan, cuba lihat rajah mudah yang saya lukiskan ini. Inilah satu keratan rentas intan yang mana kita melihat permukaan utama atau faset utama, faset atau satah-satah intan itu yang telah dipotong dan beberapa satah simetri yang lain. Jadi apabila cahaya biasa atau white light, cahaya biasa masuk menembusi intan itu, dia akan kena kepada satah di bahagian bawah permata tersebut dan berlaku refraksi kepada satah yang lain, dan selepas itu cahaya itu dipantulkan semula ke mata kita. Jadi secara idealnya there is no loss cahaya di sini. Cahaya masuk, dibiaskan dan dipantul atau dibiaskan semula ke pemerhatian kita. Di sinilah timbulnya kegemerlapan intan itu. Jadi sekarang bergantung kepada secermat mana pakar yang membuat intan itu mewujudkan faset-faset ini dan sebanyak mana faset yang boleh diwujudkan, mungkin di sini diwujudkan faset yang lain, maka kegemerlapan itu akan bertambah. Jadi itu penyebab kenapa intan begitu berharga dan jauh lebih bermutu berbanding dengan kaca. Saya kembali ke rajah yang tadi. Dari segi kandungan, kaca dan intan sama sekali berlainan dari segi komposisi. Kaca terdiri daripada silikon 100%,
sedangkan intan terdiri daripada karbon 100%. Jadi kalaulah kaca menjadi intan, mungkin tidak mungkin pada teknologi pada masa ini dan kekal sebagai satu impian dan di dalam lagu yang kita dendangkan sahaja. Satu fakta yang mungkin kita terlupa ialah bahawa intan dalam keadaan asalnya, iaitu apabila dikeluarkan daripada perut bumi melalui perlombongan dan sebagainya, tidaklah secantik dan menarik permata yang kita ada di tangan kita atau di cincin kita. Ini saya tunjukkan walaupun bukan intan dalam keadaan sebenar, tetapi tidaklah jauh seperti ini. Ini ialah satu batu jalan, kerikil, yang kandungannya ialah kuarza, silikon dioksida yang menjadi kaca itu. Jadi kalau intan sebegini rupanya, dia cuma akan naik mutunya apabila telah dipeset atau dipotong atau dicanai menjadi banyak permukaan atau satah yang saya sebutkan tadi, yang masing-masing mereflek cahaya kembali ke mata kita, menyebabkan berlaku kegemerlapan di dalam intan itu. Jadi mungkin jelas di sini adanya unsur-unsur kegemerlapan di dalam intan yang telah dipotong ini ataupun menjadi berlian di sini ya. Jadi cubalah tengok dua gambar ini, kaca dan juga intan yang sangat berbeza dalam hierarkinya. Di dalam masyarakat kita yang masyarakat Melayu Nusantara ini, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita telah mencampur adukkan beberapa perkataan, iaitu kita mendengar misalnya digunakan perkataan intan berlian. Saya tidak mengatakan ini salah, tetapi lebih tepat kalau dipisahkan, kerana bila kita berkata permata, dia bukan saja merangkum intan atau berlian ini, tetapi juga merangkum batu-batu permata yang lain seperti ametis, seperti nilam, sapphire dan sebagainya. Sedangkan permata secara khusus, kalau permata untuk yang umum, secara khusus berlian ini ialah untuk intan yang telah difeset atau dipotong kepada satah-satah yang banyak itu. Jadi kita ada 3 perkataan di sini, iaitu intan, permata dan berlian. Jadi saya rasa cukup di sini dahulu saya perjelaskan tentang intan ini. InsyaAllah saya akan menyambung di dalam video yang berikut. Saya akan huraikan bagaimana intan ini terbentuk di dalam bumi kita ini. Dan adakah mungkin, walaupun tadi kita sebutkan kaca tak mungkin jadi intan, bolehkah intan dibuat oleh manusia di atas permukaan bumi ini menjadi apa yang disebut sebagai intan buatan ataupun artificial diamond. Jadi sekian dahulu persembahan saya pada hari ini, dan sebagai penamatnya saya ingin mengembalikan intan ini kepada tangan yang berhak memilikinya. Ya, itulah